Salam sejahtera dan selamat datang ke Current Sphere MY. Baiklah, adakah kemenangan Lim Guan Eng dalam kes saman fitnah terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin ini sekadar satu keputusan undang-undang atau mungkinkah ia membuka satu lembaran baru yang lebih besar mengenai lanskap politik dan persepsi rakyat Malaysia? Dengan jumlah pampasan yang mencecah 1,35 juta ringgit, keputusan Mahkamah Tinggi ini menimbulkan pelbagai persoalan tentang integriti, peranan undang-undang dan batas politik yang sering kali kabur di negara kita. Mahkamah memutuskan bahawa kenyataan Muhyiddin yang mendakwa Guan Eng menyalahgunakan kuasa dengan mengarahkan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN untuk mengenakan cukai ke atas Yayasan Al-Bukhari adalah tidak berasas. Perintah mahkamah agar Muhyiddin menarik balik kenyataan itu jelas menunjukkan seriusnya isu ini, terutamanya kerana tuduhan tersebut bukan sahaja mencalarkan reputasi Guan Eng, tetapi juga menyentuh sensitiviti kaum dan agama dalam konteks Yayasan Al-Bukhari. Sebuah yayasan yang selama ini dikenali dengan usaha kebajikan dan penglibatan dalam masyarakat Islam. Adakah tuduhan bahawa Guan Eng menyalahgunakan kuasanya semasa menjawat jawatan Menteri Kewangan merupakan satu bentuk manipulasi politik untuk meraih sokongan tertentu? Isu ini menjadi lebih sensitif apabila melibatkan yayasan kebajikan yang berteraskan agama, kerana sebarang pertuduhan terhadap entiti sebegini mempunyai potensi untuk mencetuskan reaksi yang lebih emosional di kalangan rakyat Malaysia. Keputusan mahkamah yang berpihak kepada Guan Eng boleh dilihat sebagai usaha mempertahankan prinsip keadilan, namun ia turut membawa implikasi politik yang tidak boleh dipandang remeh. Sebagai pemimpin yang pernah menjadi Perdana Menteri, Muhyiddin kini berdepan bukan sahaja dengan kesan kewangan akibat pampasan yang perlu dibayar, tetapi juga kemungkinan imejnya terjejas dalam kalangan penyokong. Namun, bagi penyokong beliau, mungkin terdapat persepsi bahawa keputusan ini bersifat berat sebelah atau dipengaruhi oleh agenda politik. Bagaimanapun, Mahkamah melalui Pesuruhjaya Kehakiman Ros Mawar, Rozain menegaskan bahawa kenyataan Muhyiddin bukan sahaja tidak benar, malah membawa kesan negatif yang mendalam kepada masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Kesan fitnah ini menurut mahkamah adalah sangat serius kerana ia telah mencemarkan reputasi Guan Eng di mata awam. Suasana di mahkamah sewaktu keputusan dibacakan juga mencerminkan bagaimana isu ini menyentuh emosi penyokong masing-masing. Kehadiran penyokong Guan Eng, termasuk ayahnya, Tan Sri Kit Siang, menunjukkan sokongan padu terhadapnya. Tetapi ketiadaan Muhyiddin di mahkamah ketika keputusan dibacakan juga menimbulkan tanda tanya. Adakah ini menunjukkan satu bentuk protes atau sekadar pilihan pribadi yang tidak mahu memanjangkan isu tersebut secara langsung di hadapan umum? Keputusan ini juga menimbulkan pelbagai persoalan terhadap realiti politik di Malaysia. Tuduhan bahawa Guan Eng kononnya bersikap perkauman, anti-Melayu dan anti-Islam menunjukkan bagaimana isu agama dan kaum masih menjadi titik sensitif yang mudah dimanipulasi dalam persaingan politik. Dalam kes ini, Guan Eng mendakwa bahawa kenyataan fitnah tersebut bukan sahaja memfitnah beliau sebagai individu, tetapi seolah-olah menggambarkan beliau sebagai musuh kepada kepentingan Melayu dan Islam. Persoalannya, apakah ini cara politik negara yang terus menggunakan isu perkauman dan agama sebagai alat? Adakah kes ini mencerminkan bagaimana persepsi umum mudah dipengaruhi melalui dakwaan yang mungkin tidak mempunyai asas, tetapi cukup untuk membentuk imej negatif seorang pemimpin? Dalam situasi ini, keputusan mahkamah mungkin menyekat penyebaran fitnah secara terbuka, tetapi persoalan lebih besar yang timbul ialah sama ada ia akan membawa perubahan dalam cara ahli politik berinteraksi dan bersaing.
Apakah peranan sebenar mahkamah dalam mengekang retorik politik yang kadangkala melampaui batasan etika dan fakta? Keputusan ini mungkin menjadi pengajaran kepada pemimpin politik, namun adakah ia cukup untuk menghentikan budaya politik yang mudah melemparkan tuduhan demi kepentingan pribadi? Dalam konteks yang lebih luas, kes ini juga mengundang perhatian terhadap bagaimana rakyat melihat sistem keadilan negara. Bagi mereka yang menonton dari luar, adakah keputusan ini memberikan kepercayaan bahwa undang-undang mampu menjadi benteng terhadap fitnah, atau adakah mereka akan melihatnya sebagai satu bentuk permainan politik yang didalangi oleh kepentingan tertentu? Dalam suasana politik yang semakin tegang, dengan perbezaan pandangan dan agenda yang jelas antara pihak pemerintah dan pembangkang, kes ini boleh menjadi satu titik rujukan bagi masa depan politik Malaysia. Kesimpulannya, keputusan ini bukan sahaja tentang pampasan yang perlu dibayar atau arahan untuk menarik balik kenyataan, tetapi tentang bagaimana politik di Malaysia berhadapan dengan cabaran moral dan etika. Adakah ini satu langkah ke arah politik yang lebih matang? Atau adakah kita akan terus melihat percaturan yang sama di masa akan datang? Seperti kata pepatah, kata-kata adalah senjata. Dan dalam dunia politik, senjata ini boleh menjadi sama tajam seperti pedang. Apakah pandangan kalian semua? Sila utarakan pandangan kalian semua di ruangan komen di bawah dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sekian, terima kasih.